Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk chapter 3 Financial Forecasting and Planning. So financial forecasting and planning ni ada dua nampak kan, forecast kita nak buat unjuran, dan planning perancangan lah. Okey, dalam chapter 3 ni kita ada dua untuk objektif untuk kita buat fund forecasting, iaitu kita nak kira berapa banyak dana yang kita perlukan pada masa akan datang, jangkaan kita lah kan, fund forecasting, dana yang kita akan perlukan untuk tahun hadapan contohnya. Dan juga satu lagi kita buat cash planning, kita nak bajet tunai berapa bajet tunai yang kita patut ada pada tiap-tiap bulan, jangkaannya pada bulan, mungkin bulan hadapan, bulan seterusnya, dan bulan seterus lagi 3 bulan lah. Jadi kita akan buat dalam masa 3 bulan. Tapi untuk hari ini kita akan tengok dahulu untuk fund forecasting, iaitu proforma. So dalam financial forecasting ni kita kena buat unjuran masa hadapan lah, supaya kita tahu berapakah unjuran pendapatan kita dan unjuran kos yang kita patut keluarkan pada mungkin tahun akan datang. Jadi kita dah buat planning lah untuk forecasting ni Dan sebab-sebab dia kita boleh jangka berapa banyak dana kita perlukan, berapakah keadaan kewangan semasa syarikat untuk compare performance mungkin data-data yang sebelum ini dan membuat satu contingency plan ataupun plan kecemasan dalam segi kewangan. Okey, untuk forecast ataupun membuat unjuran kewangan, kita akan tengok ada dua proforma dengan cash budget. Jadi di sini kita nak buat proforma balance sheet lah. Dalam syllabus kita proforma balance sheet, dan hari ini kita tengok proforma balance sheet. Jadi kita akan menggunakan kaedah percent of sales method. Contohnya tahun ini kita punya total asset meningkat, meningkat sebanyak 30%. Jadi kita kena tambah 30% untuk tahun hadapan. Jadi mungkin kita kata mungkin kita punya sale sekarang ni 1 juta, tahun depan meningkat sebanyak 30%, iaitu 1.3 juta. Jadi 30% itulah percent of sales method, jangkaan peningkatan kita. Jadi kita nak buat satu proforma balance sheet, iaitu kita punya penyata imbang duga pada tahun hadapan. Ianya tidak tepat lagi, tetapi kita nak rangka ataupun nak plan. Nama pun kita ada forecasting and planning kan. Jadi kita menggunakan percent of sales method. Jadi macam mana kita nak buat proforma balance sheet kita nak estimate increase in asset akibat increase in sales. Jadi adakah peningkatan aset-aset yang dalam company kita sama dengan peningkatan jualan kita. Contohnya kita punya jualan meningkat sebanyak 30%, daripada 1 juta meningkat kepada 1.3 juta. Jadi barang-barang kita, aset-aset kita tu ada tak meningkat? Sepatutnya meningkat lah kan. Tunai berapa, mesin berapa mesti meningkat jugalah jangkaan kita kan. Jadi kalau kita jangka sale meningkat, kita kena jangka juga aset-aset dan liability kita meningkat. Okey, kita akan tengok proforma balance sheet sebab itu saja dalam syllabus kita. Okey, ni ada satu contoh balance sheet of Mecca Incorporated 2005. Jadi kita nak buat proforma balance sheet, iaitu balance sheet yang tahun hadapan punya. Ianya tidak betul lah, tapi itu proforma, jadi itu adalah jangkaan atau planning untuk tahun 2006. Dia kata will increase 25%. Kalau nampak di sini perkataan 25% tu, jadi sale tu meningkat sebanyak 25%. Jadi kita punya proforma income statement dengan balance sheet tu akan meningkat sebanyak 25% lah asset dan liability kita. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak meningkatkan semua tu sebanyak 25%. Jadi proforma income statement ni biasanya diberilah kalau dalam soalan kan. Jadi kalau dalam balance sheet kita akan tengok dalam final exam berbentuk begini kan. Jadi this one is Mecca Incorporated tahun 2005. Ini semua Mecca Incorporated 25 tahun 2005. So tahun sekarang lah contohnya, ianya akan meningkat sebanyak 25%, kecuali long term debt yang jangka masa panjang dia tak perlu meningkat sebab itu memang jangkaan masa panjang, jadi tak ada perubahan. Notes payable dan common stock, yang warna merah ni saja yang akan meningkat. Yang merah-merah dia meningkat lah. Dan bila merah ni semua meningkat, total asset ataupun total ni dia juga meningkat. Di sini total claim pun sama lah, mesti balance kan.
Jadi kita tengok ini tahun 2005 initial sale kita adalah 1,200. Dijangkakan meningkat sebanyak 25%. Apa meningkat sebanyak 25%? Berapa je dia akan jadi? Jadi di sini pun meningkatlah 1.25. So apabila nak tahu peningkatan dia 1.1200 darab 1.25 ni, you kena darab 1 point because dia akan tambah 1,200 ni yang pertama lah. Okay. Di sini 2005 tadi ini this one is tahun 2005. Yang ni 2006. Ni adalah proforma. Jadi yang tengah-tengah ni adalah proforma forecasted. Jadi daripada RM50 ke RM50,000 ni meningkat kepada 62,500 ataupun 60-50 sen. Dia meningkat lah sebanyak 25%. Dia meningkat. Jadi yang mana yang kita tengok warna purple tadi, dia akan meningkat lah. Semua akan meningkat kecuali long term debt, notes payable dan common stock. Okay. Yang pengiraan special untuk return earnings dan additional fund needed adalah pengiraan dia lain. Mula-mula kita nak tengok macam mana nak kira return earning pada tahun akan datang ataupun tahun 2006. Tahun 2005 diberi 400. Tahun 2006 pro forma kita kena ikut calculation formula yang ini. Return earning yang asal 400, sales yang diberi. So sales yang asal berapa? Kalau kita tengok di sini, sales yang asal adalah 1,500. 1,200. S1. Jadi S1 adalah sales tahun akan datang, iaitu 1,500. Dan satu tolak dividend payout ratio, itu formula net profit margin dengan dividend payout ratio you kena hafal. Dan additional fund needed semudah, berapakah jumlah nak samakan this one, asset kita 325. Jadi berapa lagi yang tak cukup untuk 325 untuk kita masuk dalam total claim ataupun total asset and liability, total liability and equity. Kita tengok contoh soalan. This one soalan past year March 2016. Okey, di sini soalan dia Black Gold Holding. So nama company tu. Currently firm revenue adalah 4.52 juta. The firm planning to increase the revenue by next year by 60%. Jadi syarikat ini menjangkakan jualan dia meningkat sebanyak 60%. So sale dia jangka akan meningkat juga sebanyak 60%. Daripada 4.52 meningkat sebanyak 60%. So inilah soalan dia akan bagi you balance sheet yang tak asal ataupun balance sheet tahun ini. So balance sheet at 31st December 2015 dalam ribu lah. So yang ni balance sheet asal tahun ini. So berapakah tahun akan datang? Contohnya 2016 dia tak tahu lagi kan. So 2016 dia nak buat jangkaan ataupun pro forma balance sheet peningkatan sebanyak 60%. Jadi apa yang you perlu meningkatkan tapi sebelum kita buat calculation, kita kena baca juga additional information. This one net earning ataupun net profit dia bagi tahu sebanyak 226,000 dan dividen 180,800. Dia ada sebab dia bagi maklumat ini untuk you calculate formula-formula yang tertentu yang mungkin kita nak kira dalam dividen dalam return earning yang dalam pro forma itu pun tahun 2016. Okey. Jadi dia nak minta soalan ni kalau start pro forma balance sheet 2016, so kena buat satu balance sheet yang tahun 2016 berdasarkan peningkatan 60% dan juga berapakah AFN, additional fund needed by the firm. Jadi kalau dia dah buat pro forma tu adalah satu bahagian lagi dipanggil additional fund needed. Okey, kita tengok satu persatu macam mana nak lakukan pro forma balance sheet. Okey, ni soalan ni saya dah terletak balik Okey, yang ini yang asal. So asset, this one claim dia ataupun liability dan equity. So yang asal soalannya warna hitam ni. Okey, 100,000 lah so 100,000, 180,000 semua ni total dia 3,220,000. Sama juga yang ni 3,220,000 yang warna hitam ni adalah yang asal. So macam mana kita nak kira pro forma ni? Senang saja, apabila peningkatan dia adalah sebanyak 60%,
Jadi you darab saja setiap satu ni 1.6. 100 darab 1.6 dapat 160,000. Ni pun darab 1.6. Darab 1.6. Sebab peningkatannya 60%. Yang asal dia 100%, jadi 160% ataupun 1.6. Darablah semua ni 1.6. Jadi kita akan dapat jumlah baru untuk total asset kita ya. Dan di sini kita pun perlu darab 1.6 juga, kecuali beberapa perkara ya. Contohnya di sini kita darab 1.6, ini pun kita darab 1.6. Yang ini kita darab 1.6, ini pun kita darab 1.6, kecuali notes payable tak berubah, kena tulis balik inilah asal. Sebab note payable adalah jumlah hutang yang terkumpul ya, kita perlu bayar ya. Jadi dah ada benda ni, jadi kena bayar jumlah yang sama lah. Kita tak perlu jangkakan benda tu tiba-tiba meningkat lah. Lepas tu bond tidak berubah, long term debt ya. Bond tu long term debt tidak berubah, commercial juga tidak berubah. Okey, itu yang peningkatan sebanyak 1.6. Bila you darab 1.6 dengan peningkatan 160%. Tetapi ada perbezaan pengiraan retain earning you tidak boleh darab 1.6. Retain earning ada formula dia sendiri seperti dalam soalan tadi, this one. Inilah retain earning punya formula untuk kira retain earning yang baru ataupun RE1. Okey. So dalam ni dia kena ada pengiraannya. Jadi kita kena buat calculation di bawah soalan jawapannya ini. So nak kira retain earning, masukkan dalam formula inilah. Retain earning tahun lepas. So sekarang ni kita nak cari retain earning tahun hadapan. So tahun lepas retain earning berapa yang asalnya, tambah sale akan datang. Sale akan datang sales 1. Darab net profit margin. Net profit margin adalah biasa dalam percentage lah, kalau you ingat formula dia. Dan 1 tolak dividend payout ratio. Okey, bila kita convert dalam soalan ni, retain earning 2015 tambah, ini darab ni kena darab dulu ya. Sales tahun 2016, iaitu kita punya expected sales, net profit margin, 1 tolak dividend payout ratio. So biasa dalam soalan ni ada 3 je formula you kena ingat 3 sajalah. Selain daripada retain earning ni yang pertama, yang keempat Jadi retain earning ni satu formula you kena hafal. Termasuk dividend payout ratio dalam formula ratio chapter sebelum ini. Net profit margin, dan juga nak kira macam mana percentage increase ni mudah je lah. Sales tahun yang akan datang tolak sales tahun ini bahagi tahun ini. So dia dapat percentage increase. Tapi dalam soalan ni kita tak kira tak perlu. Sebab dia dah bagi 60%, so tak payah kira lah. So kita kena kira retain earning. So retain earning yang kita nak masukkan 2016, masukkan dalam formula. So sales 2016 iaitu sales tahun ini dalam soalan tadi dia bagi 4,520,000. So itu adalah sales tahun ini. Jadi kita kena darab 1.6 sebab dia nak minta sales 2016 bukan 2015. Yang ini net profit margin. Formula net income bahagi sales tahun akan datang. Sales 1 ni tahun akan datang, iaitu sales yang inilah 2016 ni. Okey. Dan 1 tolak dividend payout ratio, this one dividend payout ratio. So dividend bagi net income. So dividend bagi net income. Jadi net income diberi dalam soalan. So you boleh masukkan. Okey, di sini you dapatlah pengiraan di sini betul. Kecuali yang di sini 4520 ni kena darab 1.6 dahulu. Ini salah, kena darab 1.6. So dapat dalam 7232 di sini. Seperti yang inilah. Jawapan ni betul. Jadi kita dah dapat jumlah 452.32,000. Masukkan dalam retain earning yang kita dah buat dalam soalan tadi itulah. Masuk dalam kita punya pro forma balance sheet. Retain ni masuk 452.32. Okey. Apabila you punya soalan tu jawapan saja, you boleh sediakan jawapan je. So tak nak darab 1.6 tak perlu. You terus jawapan lah. Buat you punya pro forma balance sheet macam ni, terus dapat jawapan. So dapat retain earning yang kita dah masuk dalam formula tadi. Okey. Dan additional fund needed. Apabila you campur semua ni, you akan dapat 5152 ribu lah. So maksudnya 51 52k ataupun 5,152,000.
Tetapi yang ini jika you campur semua, yang bahagian B ni you campur semua, you tidak akan dapat 512,552. Jadi berapakah jumlah yang tidak cukup itu? Jumlah yang tak cukup tu you masuklah kat dalam additional fund needed. Atau semudah, apabila A jumlah yang you dapat sama dengan aset tadi, tolaklah B, iaitu semua jumlah yang ada di atas termasuk return earning, you dapatlah C, iaitu additional fund needed. Balance dia lah, berapa nak cukupkan 51, 52. Semudah itu saja ya. Jadi inilah proforma balance sheet 31 Disember 2016 yang setelah kita dah selesaikan tadilah, dah darab 1.6 semua tadi. Yang ni pun dah darab 1.6, mana yang tak perlu darab jangan darab. Dan return earning calculation yang kita sudah kira, dan kita masukkan AFN, balance A sama dengan B tolak C tadilah. A tolak B, dapatlah C, this one additional fund needed. Okay, mudah itu saja ya. So kita akan masuk cash budget dalam lecture seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.